topik yang kedua, 9.2 adalah berkaitan radioactivity. Okay, learning outcome yang kita akan capai dalam radioactivity adalah yang pertama untuk explain 3 jenis decay. Okay, decay ini adalah bermaksud radiation. Okay, decay ini adalah radiation, radiasi. Okay, decay yang pertama adalah alpha decay, yang kedua adalah beta plus, dan yang ketiga adalah gamma decay. Okay, beta decays ada dua jenis, sama ada beta plus ataupun beta minus decay. Okay, so kita akan fahamkan dahulu apakah maksud bagi radioactivity. Okay, dia adalah satu fenomena, radioactivity adalah di mana satu-satu nukleus yang tidak stabil, okay, unstable nukleus, okay, dia akan disintegrate. Okay, maksud disintegrate ni dia adalah berpecah, dividing itself. Okay, kenapa dia perlu disintegrate? Sebab dia nak jadi lebih stable. Okay, so dia akan become more stable. Okay, jadi proses semasa unstable nucleus ni menjadi lebih stable tanpa kehilangan tenaga, itu adalah fenomena bagi radioactivity. Okay, jadi biasanya disintegration ini melibatkan beberapa emission. Okay, jadi semasa proses disintegration berlaku, emission ataupun hasil yang terlibat adalah sama ada radiation of alpha particle, okay, yang dinamakan alpha decay. Okay, yang mana alpha particle, dia punya partikel dia adalah helium. Okay, partikel dia adalah helium. Okay, helium bilangan nukleon adalah 4 dan bilangan proton adalah 2. Okay, dan dalam penulisan lain, alpha particle juga boleh ditulis sebagai alpha. Okay, simbol alpha. Okay, ini adalah simbol alpha. Okay, so itu adalah emission yang pertama. Okay, sama ada radiation bagi alpha particle iaitu helium. Okay, ataupun yang kedua adalah beta particle. Okay, yang mana beta plus particle, okay, adalah partikel elektron. Okay, sorry, beta plus adalah positron. Okay, so positron adalah E kosong dan dia punya proton number adalah 1. Okay, ni adalah nama dia positron. Okay, P-O-S-I-T-R-O-N, positron. Okay, ataupun kita boleh tuliskan beta plus particle sebagai simbol beta plus. Okay, emission yang seterusnya juga boleh menghasilkan beta minus particle. Okay, beta minus. Okay, di mana beta minus particle adalah elektron. Okay, di mana elektron, nukleon number adalah kosong dan proton number adalah minus 1. Okay, ini adalah elektron. Okay, dan simbol lain bagi beta minus particle adalah beta negatif, beta minus. Okay, plus or minus ni menunjukkan charge dia. Charge untuk beta plus adalah positively charged dan kalau beta minus ni adalah negatively charged. Okay, dan yang terakhir adalah boleh juga semasa proses disintegration berlaku, dia akan boleh menghasilkan juga gamma ray. Okay, gamma ray. Okay, di mana simbol gamma ray adalah seperti photon. Okay, photon. Gamma, photon. Okay, di mana photon ni adalah satu energy of particle, of light yang tidak mempunyai charge. So, dia punya nucleon number dan juga proton number dia adalah kedua-duanya kosong. Okay, so ini adalah antara emission semasa proses disintegration for the nucleus to be more stable, nucleus berlaku.
Okay, jadi kat sini ada beberapa properties bagi radioactive decay. Okay, so antara dua properties of radioactive decay adalah yang pertama, okay, adalah sifat dia adalah secara spontaneous. Okay, property yang pertama adalah spontaneous. Bermaksud radioactive decay ni semasa proses dia disintegrate, dia berlaku secara spontaneous. Okay, apakah maksud spontaneous? Okay, maksud spontaneous adalah unplanned, tidak dirancang. Bermaksud kita tak boleh predict pun apa yang berlaku. Semasa unstable nucleus tu jadi more stable nucleus, kita tak dapat predict. Okay, kita tak dapat plan. Okay, unplanned. Okay, dan spontaneous juga maksud dia adalah cannot be predicted. Proses tersebut tidak boleh dijangka. Okay, dan maksud spontaneous juga ni maksudnya adalah dia tidak bergantung kepada physical changes ataupun chemical changes. Okay, dan properties yang kedua bagi proses radioactive decay semasa dia berlaku, selain daripada spontaneous, dia boleh berlaku secara random. Okay, maksud random adalah the chances ataupun probability untuk sesuatu nukleus itu decay adalah sama sahaja untuk semua bilangan nuklei dalam nukleus. Okay. So itu adalah maksud random. So ada dua properties bagi radioactive decay, spontaneous dan random. Okay, so next kita akan cuba bezakan sebab dia punya linear account adalah untuk kita membezakan ketiga jenis decay, radiation alpha, beta dengan gamma. So kita akan pecahkan dalam satu table. Okay, di mana untuk kolom yang pertama iaitu alpha decay. Okay, kolom yang kedua adalah beta decay. Okay, yang mana beta decay kita pecahkan kepada dua bahagian, beta plus dengan beta minus. Okay, dan yang ketiga adalah gamma decay. Okay, so kita akan bezakan dahulu apa maksud alpha decay. So kita dah tahu simbol bagi alpha decay adalah simbol alpha. Okay, kalau beta decay adalah beta. Okay, dan gamma decay adalah gamma. Ini adalah simbol bagi gamma, beta dengan alpha. Okay, dan special untuk beta plus. Kalau beta plus, dia ada charge positif. Kalau beta minus, dia ada charge negatif. Power positif and negatif. Okay, so first kita akan fahamkan dahulu untuk alpha decay. Okay, so beza yang pertama tadi kita dah bincangkan. Okay, kalau decay alpha, beta dengan gamma, partikel yang terlibat untuk alpha decay adalah helium. Okay, di mana helium bilangan nukleon adalah 4 dan bilangan proton dia adalah 2. Itu adalah alpha partikel untuk decay proses bagi alpha. Kalau beta plus, kita dah keluarkan tadi yang mana partikel beta plus adalah positron. Okay, yang mana A dia adalah kosong dan bilangan protonnya adalah 1. Okay, dan beta minus adalah elektron. Okay, di mana bilangan nukleon dia adalah juga kosong. Okay, tetapi bilangan proton dia adalah minus 1. Okay, dan gamma decay adalah foton. Okay, partikel dia adalah foton yang mana dia tidak mempunyai charge. So, dia adalah A kosong dan Z juga kosong. Okay, so daripada elemen yang kita dah keluarkan untuk partikel-partikel yang tersebut, kita boleh nampak di sini di mana bilangan nukleon untuk helium partikel adalah 4, okay, dan bilangan proton Z dia adalah 2. Okay, maka dia punya
neutron number adalah A tolak dengan Z, iaitu 4 tolak 2. Okay, bilangan neutron number dia adalah 2. Okay, so seterusnya untuk beta plus. Okay, beta plus bilangan nuclear number dia adalah 0. Proton number dia adalah 1. Okay, dan neutron number dia adalah 0 tolak 1. Minus 1. Okay, seterusnya untuk elektron. Nuclear number dia adalah 0. Proton number dia adalah minus 1. Okay, dan neutron number dia adalah 0 tolak dengan minus 1, iaitu 1. Okay, dan yang terakhir, gamma decay. Bilangan nuclear number dia adalah 0. Proton number dia juga 0. Okay, dan neutron number dia juga adalah 0. Okay, so itu adalah perbezaan yang pertama antara partikel bagi decay yang berbeza, alpha, beta dengan gamma. Okay, yang seterusnya disebabkan tengok pada nilai charge dia, iaitu kalau ditengok kat sini, ini adalah Z dia 2. Ini juga Z dia adalah 1. So kat sini untuk beta minus, minus 1. Okay, dan gamma decay 0. Okay, dan disebabkan tu, kita boleh tahu apakah charge bagi setiap satu partikel tersebut. Okay, di mana untuk charge bagi helium particle, okay, dia adalah positively charged. Okay, kenapa? Sebab bilangan charge, bilangan proton ni adalah 2. Okay, beta plus juga adalah positively charged. Sebab bilangan proton dia adalah 1. Okay, tetapi untuk beta minus, iaitu elemen bagi partikel elektron, bilangan proton dia adalah minus 1, so dia adalah negatively charged. Okay, dan yang terakhir gamma decay, dia tidak mempunyai apa-apa proton, yang mana bilangan dia 0, so dia adalah uncharged. Okay, maksudnya gamma decay ni tidak mempunyai charge. Charge dia 0. Okay, manakala untuk mass pula, okay, bagi mass untuk alpha partikel iaitu helium, okay, mass dia adalah 4.002603 atomic mass unit. Okay, kalau beta plus iaitu positron, mass dia adalah 5.48 eksponen negatif 4. Sama seperti elektron. Juga adalah 5.48 eksponen negatif 4 atomic mass unit. Okay, so bilangan hanya beza pada beta plus dan beta minus tu hanyalah pada charge dia sahaja, iaitu salah satu tu is negatif. Okay, dan gamma decay disebabkan dia uncharged, bilangan proton dia 0, A dia juga adalah 0. Sebabkan A 0 bermaksud dia adalah tidak mempunyai mass. So kita boleh neglectkan mass dia. So kita boleh kata dia massless. Neglect the mass, negligible mass. Okay, dan charge, okay, bagi helium adalah positif 2 kali elektron charge. Okay, manakala untuk beta plus, charge dia adalah positif E. Okay, kita hanya tengok pada bilangan proton, dan bilangan proton ialah yang menentukan bilangan elektron. Okay, so elektron charge darabkan dengan bilangan proton tadi, so dapatlah charge bagi partikel tersebut. Okay, kalau beta minus pula, dia adalah charge negatif. Sebab bilangan elektron juga adalah minus 1, so darab dengan electrical charge E. 1.6 eksponen negatif 19. So dia adalah negatif E charge. Okay, dan gamma decay tidak mempunyai charge sebab Z dia adalah 0. Okay. Dan dari segi reaction semasa proses decay tersebut berlaku, so kita akan keluarkan satu rumus asas untuk ketiga-tiga decay. Okay, so kita start dengan alpha decay dulu. So secara asas, macam mana proses alpha decay berlaku adalah bila ada satu elemen yang kurang stabil. Okay, katakan elemen yang kurang stabil tu adalah elemen X. Okay, contoh ada satu elemen X, okay, yang mempunyai satu-satu nuclear number A dan ada tertentu punya proton number Z. Okay, so then this unstable nucleus, semasa proses alpha decay berlaku, dia akan become more stable. So bila dia become more stable, dia akan become satu elemen yang baru, contoh adalah elemen Y.
Okay, dan bila alpha decay, maksudnya akan berlakulah emission untuk helium, iaitu alpha particle, iaitu 4,2 He, helium. Okay, jadi kat sini untuk elemen Y yang lebih stable tadi, dia punya bilangan nukleon dan Z iaitu proton number adalah semestinya A tolak dengan 4. Okay, manakala untuk proton number, so kita kena conserve. Okay, kita gunakan konsep conservation of nucleon number sebelum dengan selepas. Sebelum dia adalah A dan selepas dia adalah A tolak 4 tambah 4. So dapat semula dengan nilai yang asal iaitu A. Okay, dan untuk conservation yang kedua adalah conservation of the atomic mass number iaitu Z. Sebelum dia adalah Z dan selepas dia kita kena elemen baru dia akan jadi Z tolak dengan 2. Okay, so Z tolak 2 tambah 2 dia akan kembali kepada yang asal iaitu Z. Okay, so maksudnya elemen yang lebih stable untuk alpha decay process, elemen Y dia adalah A tolak 4 bagi bilangan nukleon dengan Z tolak 2 untuk bilangan proton yang tinggal. Okay, dan seperti biasa emission berlaku juga dia akan ada sedikit emission bagi energy Q. Okay, so Q ni adalah energy. Okay, energy yang lain selain daripada partikel yang become more stable. Okay, so then untuk beta plus pula, okay, sekali lagi kita akan gunakan cara yang sama. So yang mana kalau beta plus pula, ada satu-satu partikel yang tidak stable. Okay, contoh adalah elemen X. Okay, yang mana mempunyai A dengan Z. Okay, dia akan become more stable. Okay, so dia akan keluarkan satu elemen yang lebih stable iaitu Y. Okay, bagi beta plus, hasil dia adalah emission untuk positron iaitu 0,1. Okay, jadi kalau kita nak conservekan bilangan atomic number dengan mass number A dengan Z, so untuk elemen Y, nuclear number dia adalah A. Okay, dan untuk Z, untuk conservekan sebelum dan selepas, semestinya dia punya proton number adalah Z minus 1. So Z tolak 1 tambah 1 akan kembali kepada asal iaitu Z. Okay, maksudnya kat sini elemen yang lebih stabil untuk beta plus decay adalah elemen Y, yang mana A adalah dia punya nuclear number dan Z tolak 1 adalah dia punya proton number. Okay, dan akan ada mungkin sedikit energi yang terbebas pada waktu ini. Okay, dan seterusnya juga untuk beta minus decay, dia adalah sama macam dengan beta plus. So ada satu elemen yang tak stabil iaitu X. Okay, dia punya nuclear number adalah A dan proton number dia adalah Z. So dan bila dia decay kepada nukleus yang lebih stable, dia akan jadi elemen yang baru iaitu elemen Y. Okay, dan semasa beta minus berlaku akan emit the electron. So electron adalah 0 minus 1. Okay, jadi kalau kita nak conservekan sebelum dengan selepas bagi mass number dengan atomic mass number dengan atomic number, so kita kena samakan sebelum dan selepas. So bilangan nuclear number dia masih A dan bilangan proton dia dah jadi Z tambah 1. Okay, so Z tambah 1 tambah dengan minus 1 akan kembali yang asal iaitu Z. So maksudnya elemen yang lebih stabil untuk beta minus decay adalah Y, dan bilangan yang bezanya cuma pada bilangan proton saja iaitu Z tambah 1. Okey, dan sama seperti emission yang lain, dia akan sedikit terbebas energi Q. Okey, dan disebabkan gamma decay ni adalah satu partikel yang tidak mempunyai charge, tak mempunyai mass, so dia tak akan affect langsung bilangan proton dengan bilangan nukleon. So A dengan Z tu adalah kosong, so maksudnya kalau ada berlaku emission untuk gamma decay pun dia tak akan affect dia punya persamaan dia. Okay. So now kita tengok pula pada satu contoh. Okay, contoh untuk elemen-elemen yang mempunyai alpha decay, beta decay and the gamma decay. Okay, contoh untuk alpha decay, mungkin kita boleh ambil satu contoh uranium. Okay, so katakan unstable nucleus tu adalah uranium. Okay, uranium mempunyai 200
nucleon number dan 92 proton number. So dia tak stabil. So bila dia become more stable, dia akan jadi elemen yang baru. Okay, yang mempunyai elemen yang baru Y tersebut, dia punya nucleon number adalah A tolak 4. Maksudnya 238 tolak dengan 4 iaitu 234. Okay, dan proton number dia adalah 92 tolak 2. Okay, Z tolak 2 iaitu 90. So ni adalah elemen yang lebih stabil. Okay, so elemen yang mempunyai nukleon dan proton number sedemikian adalah elemen TH. Okay, theronium. Okay, dan plus the alpha particle iaitu helium. Okay, plus energy. Okay, ini adalah contoh alpha decay. Okay, so seterusnya apa contoh untuk beta plus decay? Elemen yang kurang stabil tu kita ambil contoh proton. Okay, yang mempunyai satu nucleon number dengan satu proton number. Okay, ni adalah proton. So proton dia tak stabil dan dia become more stable dengan cara menghasilkan satu elemen yang baru, iaitu bilangan proton dia adalah Z tolak 1. So 1 tolak 1 adalah kosong. Okay, dan nucleon number dia adalah 1. So kita follow the concept A Z tolak 1. Okay, dan elemen yang mempunyai A dan Z sedemikian adalah sebenarnya elemen neutron. Okay, dan seterusnya untuk beta plus dia akan menghasilkan positron 01. Okay, dan sedikit tenaga yang terbebas. Okay, dan special sedikit untuk proses beta plus ini, semasa proton dia disintegrate kepada neutron, dia akan menghasilkan neutrino. Okay, ini adalah simbol bagi neutrino. Okay, ini adalah satu cahaya seperti cahaya light, photon. Okay, ini adalah salah satu partikel neutrino. Okay, now untuk beta minus, okay, apa contoh decay process of element yang tidak stabil? Kita boleh ambil satu elemen barium, okay, yang mana mempunyai 214 nucleon number dan 83 proton number. So dia tak stabil dan dia kena disintegrate untuk become stabil. So elemen yang baru yang lebih stabil tu dia punya bilangan nukleon adalah remain the same, iaitu 214. Okay, tetapi bilangan proton number dia adalah Z tambah 1. So 83 tambah 1 iaitu 84. Okay, dan elemen yang mempunyai A dan Z sedemikian adalah elemen podium, PO. Okay, dan plus elektron 0 minus 1. Okay, dan plus some energy, Q. Okay, dan gamma decay, so dia tak effects pada bilangan proton dengan nucleon number dia. Okay, so kita akan bezakan untuk ketiga-tiga decay yang dah kita bincangkan. Kita boleh bayangkan macam mana dia punya sifat decay tu masa dia melepasi satu magnetic field ataupun electric field. So katakan kita ada satu medan electric field yang mana terhasil daripada positive plate, okay, dan negative plate. Okay, dan kita akan pancarkan ketiga-tiga partikel yang ada. Okay, iaitu alpha, beta dengan gamma partikel. Okay, merentasi electric field ini. Okay, so ni adalah electric field. Okay, jadi apa yang kita nampak dekat sini, kalau kita pancarkan satu alpha partikel, okay, melepasi electric field, okay, jadi dia punya charge adalah 2 kali elektron charge. Okay, maksudnya dia punya charge sangat tinggi dan bersifat positif. Okay, jadi elemen alpha partikel iaitu helium partikel tadi, dia akan deflect ke negative plate, iaitu negative V. So dia akan deflect ke negatif. So ni adalah alpha partikel iaitu helium. Okay, now kalau kita pancarkan satu elemen dan dia menghasilkan beta plus. Okay, bila beta plus charge dia adalah positif, so dia akan tertarik ke
negatif. Okay, tetapi disebabkan charge dia adalah lebih rendah daripada charge bagi helium, untuk beta plus cuma positif E, tetapi untuk helium 2E. Maksudnya bilangan charge dia lebih rendah daripada helium. So maksudnya dia akan kurang sedikit deflection. Okay, jadi beta plus akan still terdeflect ke negative plate, tetapi sedikit kurang deflection berbanding helium, iaitu alpha particle. So ini adalah beta plus. Okay, manakala beta minus, deflection dia adalah angle yang sama dengan beta plus, tetapi deflection dia ke kiri. Sebab beta minus dia akan deflect ke positive plate. Okay, dia akan deflect ke kiri. So ini adalah beta minus. Okay, dan yang terakhir gamma ray. So gamma ray tidak mempunyai charge. Okay, dan dia massless. So bila kita hasilkan dan merentasi pada satu electric field, dia tidak akan deflect ke kiri maupun ke kanan. So dia akan just go straight. Okay, dia akan merentasi electric field tanpa ada sebarang deflection. So ini adalah gamma decay. Okay, jadi kat sini kita boleh katakan untuk gamma decay, gamma decay ni dia mempunyai highest penetration power. Okay, so gamma decay ni dia tak deflect ke mana-mana, so dia mempunyai highest penetration power. Okay, berbanding beta decay dengan alpha decay, dia ada sedikit deflection, tetapi gamma ni tidak mempunyai apa-apa deflection, so dia maksudnya dia boleh penetrate the electric field, tidak akan ada deflection, so dia maksudnya penetration dia tinggi, highest penetrating power. Okay, manakala alpha decay yang mempunyai deflection yang paling tinggi, kita boleh katakan alpha decay ni dia punya ionization power dia sangat tinggi. Okay, berbanding beta plus dengan beta minus dan juga gamma decay. So dia punya ionization power dia paling tinggi untuk alpha decay. Okay, dan sebaliknya kalau the lowest penetrating power adalah alpha decay dan the lowest ionization power adalah semestinya gamma decay. Okay, now kita boleh tengok pada satu video. Okay, video ni menunjukkan satu video simulasi macam mana proses alpha dan beta dan gamma decay berlaku apabila satu elemen yang unstable become more stable merentasi satu magnetic field. A strong magnetic field is applied at right angles to the plane of the paper. The beam splits into three distinct components. Alpha particles have least penetrating power. Okay, so alpha particle adalah paling tinggi ionization power dia, tetapi penetrating power dia paling rendah. Okay, kenapa? Sebab dia punya deflection paling tinggi, so dia tak akan menembusi paper. So alpha particle dia mungkin sedikit saja penembusan dia, tapi dia just rendah lah compare dengan gamma decay. Beta particles more penetrating power. Okay, manakala untuk beta particle, deflection dia adalah lebih rendah daripada alpha particle, so dia boleh sedikit menembusi paper, so penetrating power dia agak tinggi berbanding dengan alpha particle. Tetapi ionization power dia adalah lebih rendah sikit lah daripada elemen helium tadi. Then alpha particles. Gamma particles have most penetrating power. Okay, manakala untuk gamma particle, dia mempunyai penetrating power yang paling tinggi. Jadi gamma ni dia boleh menembusi paper dan boleh menembusi kita punya badan and then the body tissue. So itu yang membuatkan gamma decay ni agak berbahaya. So gamma particle ni sebenarnya bila dia exposing to our skin agak berbahaya. So sebab tu kita kalau buat x-ray ke apa, kita ada satu side effect kan. Yang mana kalau mungkin boleh gugur rambut, kalau untuk budak kecil, organ dalaman kalau terlalu banyak exposing kepada gamma decay, gamma ray ni, dia akan menyebabkan lower immune system body baby kan.
power than beta particles. Okay. Right, so itu adalah kesimpulan untuk learning outcome yang pertama, iaitu untuk explain alpha, beta plus, beta minus and the gamma decay. Okay, and the last learning outcome kita akan tengok adalah untuk learning outcome yang kedua, iaitu macam mana kita nak menggunakan idea radioaktif tadi ni untuk kita state satu law baru iaitu decay law. Okay, so then lepas kita state the decay law, kita akan tengok macam mana untuk kita menggunakan the decay law itself. Okay, so apa itu decay law? Okay, so decay law is actually satu law untuk menggambarkan macam mana proses perebutan, okay, proses perebutan iaitu decay rate berkadar langsung, okay, kadar perebutan berkadar langsung dengan bilangan nuklei yang tinggal in the source. Remaining in the source. Okay, kat sini saya nak jelaskan nukleus yang remaining in the source. Maksud lain bagi remaining in the source ni maksudnya bilangan nuklei yang present at that time. Present at that time. Okay, so kita ambil satu contoh mudah. Okay, katakan ada satu objek. Okay, kita ambil contoh plastik. Okay, contoh plastik ni dia boleh mereput. Okay, jadi pada asalnya dia ada satu bilangan nuklei iaitu N0. Okay, N0 ini adalah bilangan asal nuklei pada plastik. Okay, kemudian dia akan mereput. Okay, so proses pereputan tu yang kita katakan kuantiti bagi decay rate. Okay, decay rate ni adalah dN per dt. Okay, ini adalah decay rate dalam kata mudah dia adalah kadar perebutan. Okay, kadar perebutan. Okay, jadi plastik tadi daripada bilangan asal N0 tadi dia akan mereput. Okay, dia akan mereput dengan satu kadar perebutan dia, dN per dt. Okay, dia akan mereput kepada satu keadaan yang lain yang mana bilangan nuklei yang tinggal tu adalah N. N0 adalah bilangan asal, bilangan yang tinggal tu adalah N. Okay, N inilah yang kita rujuk kepada bilangan yang nuklei yang tinggal present at that time. Ini adalah merujuk kepada N. Okay, so number of nuclei remaining at that time itu adalah rujuk kepada N. Okay, dan decay rate ini adalah kadar perebutan, itu merujuk kepada dN per dt. Okay, jadi kita boleh gabungkan dua konsep ini kepada satu konsep bagi decay law yang mana kadar perebutan iaitu dN over dt dia berkadar langsung dengan N, iaitu bilangan nuklei yang tinggal. Okay, yang tinggal pada masa tertentu. Right, dan disebabkan bilangan N semakin berkurang, so kita akan tambahkan kadar perebutan tu dengan negative value. So negative value ni menunjukkan kadar perebutan tu adalah semakin berkurang. Bilangan N tu semakin berkurang. So kita akan letakkan negatif, menunjukkan N tu dah berkurang. Maksudnya N0 ni lebih besar daripada N. Okay. So then kalau kita nak modify konsep decay law ini, kita boleh hilangkan proportionality symbol. So nak hilangkan proportionality symbol, so kita akan tambahkan satu constant. Okay, dengan satu persamaan lambda. Okay, lambda N. Okay, so kat sini kita akan tambahkan satu constant. Okay, yang mana lambda ini adalah constant of decay. Okay,
So lambda ini adalah decay constant. Okay, now kita boleh modify dn over dt. So bawa negatif ke kanan, so akan dapat minus lambda n. Okay, ini adalah rumus untuk decay law. Right. Okay, now saya nak bincangkan sekejap apa maksud dn per dt ratio decay rate tadi bila decay rate tu besar ataupun decay rate yang kecil nilai dia. Okay, kalau kita dapat bayangkan, okay, contoh kalau nilai dn per dt, okay, jika nilai ratio dn per dt ni adalah besar, okay, bermaksud kadar perebutan dia adalah cepat. Okay, maksudnya dia cepat untuk merebut. Okay, manakala jika ratio dn per dt ni kadar perebutannya adalah ratio, maksudnya nilai yang kecil, bermaksud dia lambat untuk merebut. Okay, kadar perebutan dia lebih perlahan. Okay, sebab logik dia kalau tengok pada nilai pun, contoh kalau kita ambil dn per dt ni, kita ambil satu nombor. Okay, katakan dn per dt, katakan saya ambil satu nombor. Contoh nilai dia adalah 100. Okay, so unit bagi dn per dt tu adalah semestinya 100n. N tu adalah tiada unit. So 100 nuklei. nt tu adalah masa. So per second. Okay, bermaksud dalam setiap second ada 100 nuklei yang telah rebut.